Puaka Extra dibawakan khas oleh Sani Faisal dari Propnex. Anda ingin jual beli hartanah, mencari rumah idaman anda atau sedang mencari commercial space untuk bisnes dan sebagainya? Jangan risau guys, saya boleh bantu anda. Kontak saya sekarang. Selamat menonton ya guys. Hai, Assalamualaikum semua. Kita jumpa sekali lagi dalam Puaka Extra. tahun lagi kita sambut tahun Baru. apa azam baru Ustaz? Azam baru menjadi orang yang lebih baik lah daripada tahun lepas. Itu sekarang lah. Alhamdulillah. Awak punya azam? Sama juga. Sama. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita jadi orang yang baik. Betul. Mudah-mudahan kita dapat berikan yang terbaik kat puaka extra, puaka special. Yes. Dan diharapkan siapa yang dah order ni dapat pakai baju boleh berbangga. Bukan berbangga lah, happy lah, suka lah kan. Dah boleh order Dah boleh order? Ada yang dah dapat dah gitu. Ada setengah order gitu. Okay. Kan? Kata orang tu apa tau? Lama menunggu tak apa. Kan? Apa? Tak ada apa-apa. Saya pun tak tahu apa nak cakap. Okey. Ini Ustaz. Yang balik bahasa ke apa? Nak main bahasa tapi tak pandai. Okey. Okey, kita teruskan. Ini daripada NA. Kasih nama samaran Beliau email. Kata di sini, kakak saya baru kahwin semenjak dia jumpa lelaki ni. Kakak saya baru kahwin. Oh, ada full stop. Okey. Okey. Semenjak dia jumpa lelaki ni kan, dia makin jauh dari keluarga. Okey. Ya. Dia kerja siang malam untuk lelaki ni tanpa bayaran. Tanpa bayar kan? Okey. Duit dia semua lelaki ni kontrol. Support lelaki tu. Support suami dia lah, kan? Dan bila dah berumah tangga ni pula, okey, keluarganya katanya dia tak pernah renggang dari dulu. Inilah kali pertama bila dah berkahwin, berumah tangga dengan lelaki ni, dia makin tak dapat. Okey. Kan? Tu satu. Adakah ini dia katanya dia tak nak menuduh lah, adakah keluarganya disihir atau sebagaimana. Sebab kat sini ada tengah-tengah dia tulis apa tahu Ustaz? Sebelum bernikah tu kan, yang sekarang jadi suami tu, dia nak tahu kalau darah dia sihat atau tidak. Maksudnya dia nak tengok pet tu. Pet Nak tengok. Bukan pet kucing, pet arnab tau. Ya, pet Kira tuala wanita. tuala wanita. Ya. Dia nak tengok macam tu. Untuk apa? Saya pun tak tahu. Lepas tu kat sini dia katanya, tak apa saya tahu. Kat sini dia bagi tahu. Dia minta gambar pada pet ada darah. Lepas tu dia akan buatkan air centang. According apa? Berdasarkan darah yang dia nampak kat pet tu. Okey. Dia ni doktor ke? Itulah. Tak tahulah kalau kerja doktor ke apa. Yang herannya kenapa dia nak minta setiap datang bulan nak tengok pet tu. Minta gambar lagi sewantar. Kenapa centong? Kenapa tak bandung ke, ais Milo ke? Merah jambu lain. Oops. Okey. Itu satu dia. Okay. Tapi bila cakap pasal ni kan Ustaz, ada pula orang message juga katanya bila dah berumah tangga kan, suami isteri tiba-tiba macam something going on, terus makin jauh sampai dia dah tak sebilik, tapi duduk serumah tapi dah tak sebilik. Dia pun heran adakah dia disihir ataupun tidak. Bila cakap pasal sihir tak sihir ni semua, saya ada terbaca kat sini sihir tafrik, iaitu sihir pemisah. Sihir ini bertujuan untuk memisahkan seorang isteri dari suaminya, anak dan orang tuanya. Kena pula dengan apa yang orang email tu. Jadi macam mana? Adakah mereka terkena sihir tafrik ni dan apa yang harus mereka lakukan? Okey. So bismillahirrahmanirrahim. So macam mana dikatakan tadi oleh Suzairi, ada namanya sihir tafrik. So sihir kata tafrik sini dia ambil dari kata bahasa Arab farraqa yufarriqu tafriq. That's the pelan-pelan macam mana? Farraqa yufarriqu tafriqan. So ini kita panggil metodologi. Farraqa dia sama macam kalau kita ambil dalam English kan. Contohnya shooted,
shot, something like that. Apa? It's morphology. Shooter shot? Something like that lah. Dia sama lah macam nak berbahasa tapi kurang. It's morphology kan? Apa yang shoot? Morphology. Shot. Oh, shooted shot. I shoot. Past tense, present tense. Oh, okay. So that's farraqa yufarriqu tafriqan. So ini ambil sebagai memisahkan farraqa. Okay? Sama kalau dalam berjamaah kan ada orang yang berjamaah imam dengan makmum. So makmum bila nak batalkan solat dia mufarraqah. Maknanya dia memisahkan antara diri dia dengan jemaah. So itu kita ambil kata sihir tafriq. Maknanya sihir yang memisahkan. Memisahkan siapa? Memisahkan seseorang dengan orang lain. So antara suami terhadap isteri ataupun sebaliknya, ataupun terhadap Wow. Busy nampak? Tiba-tiba Siri, can you please shut up? Okay dah. Okay. So antara suami terhadap isteri ataupun sebaliknya, ataupun ahli keluarga, anak terhadap mak bapak ataupun terhadap siblings. So ini boleh terjadi pada siapa pun. Okay, so ini panggil sebagai sihir tafriq. So orang yang mengirim sihir tafriq ni niatnya adalah untuk memecah belahkan antara silaturahim, antara saudara mara ataupun dengan suami isteri, bahkan keluarga sendiri. Okay. So sebagaimana tadi kita dengarkan cerita tadi, first thing is jangan fikir semuanya adalah terus ke sihir. Betul. Kadang-kadang ada suami isteri bergaduh disebabkan oleh kurangnya communication. Kurangnya communication ataupun kurangnya kepercayaan antara satu dengan yang lain. Itu pun main peranan juga. Ataupun contohnya ada benda-benda yang mungkin dia jealous disebabkan oleh sesuatu. So ini all these things you kena fikirkan masak-masak dulu. You kena tengok all those aspects. Okay? Tapi let's say tadinya okey je. Tak ada masalah apa-apa pun. Tapi tiba-tiba tak tahu apa alasannya, tak tahu, tak ada angin, tak ada badai, tak ada ribut ni semua. Tiba-tiba isteri kita ataupun suami kita benci tengok muka kita. Bila kita balik kerja je contohnya, terus ada je dia marah, kemudian dia tengking, ataupun dengan benda-benda yang kecil pun terus jadi gaduh, jadi besar. Tanta isteri je pakai makeup tebal ke, suami tak suka. Kenapa pakai kencur sampai keluar bibir? itu Ronald. Tu clown Okey. Sakit perut pula. Sakit perut. Tahu. Okey dah, saya dah rukiahkan. Aduh. Wah, sekarang saya main rukiah. Banyak ketawa ya Allah. Tak apa, happy-happy. Okey. So, macam gitu. So, benda kecil pun jadi benda yang sangat besar. So, itu menjadi suatu pertanyaan. Okay. So, whether dia mendapatkan, so dia ada gangguan sihir ataupun tak. So, itu kita boleh tengok daripada situ. Ataupun, macam tadi saya katakan, bila tengok muka suami ataupun muka isteri ataupun muka mak bapak, macam benci lah. Itu pun boleh. Tapi masalah dia, bila benci macam itu, tapi bila mereka keluar daripada rumah tersebut, bila dia berjauhan dengan kita rindu dengan mereka. Tapi bila balik je, macam benci gitu, macam menyampah tengok muka dia. Kalau boleh tak nak tengok pun. Itu kena sihir juga? Itu kena sihir tafriq. Wow. Sihir pemisah ni. Dan sihir pemisah ni sebetulnya banyak yang kes-kes yang pernah saya tangani. Antara suami isteri ada juga antara tunang. Okey. So tunang, so dia punya ex tunang dia buat. So biar dia pun sendiri pun ada perpisahan antara dia dengan tunang dia. Tak menjadi-jadi. Tak menjadi-jadi. Yes. Cemburu. Yes. Tapi ada yang satu kes yang pernah saya betul-betul tak boleh lupakan. Okey, apa tu? Sihir, dia bilang yang dia terkena daripada sihir tafriq. Okey. Tetapi malangnya setelah saya datang untuk saya rukiahkan, dan kita perukiah kita tahu whether orang ni dia buat-buat ataupun dia betul-betul kena rasuk. So masa tu dia so-called dia cakap lah, yang isteri dia cakap yang suami ni ada skandal, dan suami dia mengaku ada skandal dan lain-lainnya. Tapi dia cakap, suami dia cakap yang saya pun tak tahu kenapa boleh macam gini. Kemudian dia bilang apa-apa sikit-sikit je gaduh, sikit-sikit je gaduh.
So, saya cuba untuk ruqyah. Dan ketika diruqyahkan, nampak sangat dia punya berlakon tu. Ketika ruqyahkan, dia berlakon seperti kena rasuk. Dan kita tahu whether orang ni rasuk betul ke bidik punya. So masa tu bohongnya. So saya cuba untuk husnuzon lagi. Masih lagi cuba untuk baik sangka lagi. Mungkin. Dan ruqyah sampai setengah saya bilang okey, ini tak boleh. Ini tipu. Kemudian saya sedarkan dia, saya bilang bang, saya sudah keluarkan tadi. Dia bilang apa? Belum. Dan ketika seseorang itu diruqyahkan, kalaulah memang betul-betul ada gangguan, Dia tak tahu. dia akan bilang oh okey. Sebab dia tak nak diruqyahkan lagi. Okey. Tapi dia bilang oh belum, tolong ruqyah lagi. So di situ saya bilang sudah saya dah keluarkan. Padahal saya tak keluarkan apa pun. Sinetron ya? Ya. So macam itu, saya terus terang cakap dengan isterinya, maaf kata, ini bukan termasuk daripada sihir dan ini tidak dibuat-buat oleh orang. So ini daripada diri sendiri. Jadi nasihat saya adalah apa? Jangan pernah memakai jangan pernah memakai agama ataupun ruqyah sebagai suatu alasan bagi awak untuk mencari skandal. Itu please jangan. Sebab kita tahu. Wow, level diorang dah up lagi Yeah. Alasan. So anything diorang akan cakap, oh kita kena sihir. Jadi saya ada skandal. So don't ever use that as an excuse. Jangan. Please lah. Jadi macam mana? Kata orang tu nak elakkan macam yalah dia dah perasan macam apa? Suami isteri dah berenggangan. Yes. So macam dia nak selamatkan perkahwinan mereka, rumah tangga mereka. So first thing is of course you need to check yourself whether you ada gangguan ataupun tak, is melalui ruqyah lah. Melalui ruqyah. Dan ada tanda-tanda yang lain, contohnya di antaranya adalah you selalu mimpi. You selalu mimpi jauh daripada you punya suami, you punya isteri, ataupun dalam mimpi itu you all bertengkar dan lain-lainnya. Itu akan menunjukkan tanda-tanda bahawasanya awak terkena daripada sihir tafrik tersebut. So kadang-kadang akan mimpi ular juga sama. Kemudian bermimpi dengan lelaki lain pun ada juga. So dengan especially kalau untuk you punya badan, you punya joints, you punya bones, you punya muscle akan sakit-sakit. Oh, okay. So biasanya you akan sakit-sakit bahagian belakang sini. And also bahagian you punya joints, especially you punya lutut. So you punya lutut you akan rasa cramp, saya rasa sebal, siku, especially shoulder blade. Tapi ingat juga, janganlah korang aktif bersukan ke apa, tiba-tiba rasa... Itu, of course lah. Dan ada yang kerja berat. So ada sakit yang itu, dia cakap, oh sihir tak, you should check by ruqyah. So, ada tak tips-tips untuk kita share kepada mereka semua? Of course, since kita akan masuk kepada segmen Dapur Puaka. Tadadang. Nak buat apa? So, kita perlukan ingredient. Yeah. So, ingredient cukup satu je actually. Very easy. So, pasal apa tau kita share ni, biar orang yang terkena, dia pun boleh lakukan. Dan kita tak nak buat all those ingredients yang memang susah-susah nak cari. Yang you kena pergi other countries untuk cari negara lain dan cara nak buat susah, kena ada pakai mesin, macam-macam mesin tak. Senang aja. Kadang-kadang you perlukan, macam sekarang kita perlukan satu je bahan, iaitu daun sirsak. Daun sirsak. Daun sirsak tu maknanya soursop. Durian Belanda. Durian Belanda. Alright. Durian Belanda, yes. So, soursop ni you boleh ambil dia punya leaf dia ataupun dia punya daun. Itu. Okay, sebelum kita mulakan dapur puaka ni. Kita divert sikit Okay. Kita melencong ke satu ni, saya pernah dengar, bukan pernah dengar, ada orang message kat sini. You tak nak sambil kita boil? Oh, kita boil? Okay, fine. Okay. So, saya perlukan induction Saya cooker. sebenarnya malu nak berdiri. Okay. Dia tak payah berdiri ya. Kita dari bawah saja. Sebab malu, sejuk. Tapi terpaksa berdiri lah Ustaz nak ambil benda ni. Tak apalah. Tak nampak kan? Janganlah macam gitu. Okay. Seperti biasa. Yes. Inilah Induction cooker. Ini paling penting.
Kita on. So kalau you tak ada induction, boleh pakai normal punya inilah, gas punya, boleh stove. Okay. On. Kemudian Function. Ni nak mendidihkan apa macam ni? yes, kita akan didihkan, kita akan boil actually. Okay. So dia ada Dah ambil, keluarkanlah sekali. Daun juga dia keluarkan dulu. So ada daun, cawan. Alright. Okay. So kita perlukan ni. So you ada daun. Okay. Nak keluarkan Ustaz. Kita tak keluarkan Kemudian selalu. dengan apa namanya ni? Kuali. Masihlah topik kuali. Periuk. Yeah. Periuk dengan cawan. Okay. Okay. Yang you perlukan daripada daun soursop ni. Okay. Boleh? Allah. Kepala kat induction ni habis. Terbakar rambut. Okay. Tak apa sebab basah ini kan tadi. Boleh. Berapa Ustaz? Nanti dia pernah panas. Kita nak taruh air berapa banyak? Nanti kita lihat air dulu. Okay. Boleh. Berapa banyak? Just isi dalam setengah aja. Setengah? So ini kita isi setengah aja sebab kita nak boil. So tengoklah berapa banyak cawan you nak buat. Nanti, but for me myself, lagi senang you buat banyak. Kemudian after that baru you masuk dalam, dia dah sejuk tu, nanti you masuk dalam botol, you boleh simpan. So anytime nanti boleh minum balik ataupun boleh panaskan balik. Okay, kita perlukan berapa banyak daun? So untuk daun, daun sisa. Oh, smell. Sedap kan? Bau tak? Macam bau jambu. Macam jambu air. Okay. So ini kita perlukan 11. Nak masukkan? 3. Kau nak masukkan? Boleh, silakan masukkan. Saya ambil yang cantik-cantik sikit. 1. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yes. So kita rebus ni berapa lama dan nak tengok macam mana dah siap? Okay, so nanti kita akan tengok, nanti kita rebuskan lebih kurang dalam 10 minit gitu. 10 minit? Around 10 minutes. Nanti dia akan agak memerah-merah gitu lah. Oh ya? So it actually depends on berapa panas you inilah. So sekarang kita nak kena buat 10 minit lah ni. Boleh lah, tak kisah. Sekejap je. Cakap pasal tadi, ada orang cakap, yang dia DM tu, dia cakap, berdosa tak kita kalau kita amalkan, sebab dia nak orang suka dia. Okay. Orang di sekeliling ni suka dia, ataupun matai ke, tunang ke, suami isteri ke, suka diri mereka masing-masing ni, dengan amalkan surah Yusuf Surah Yusuf, okay. Dia cakap, okey tak? Apanya? Ini, kedik. Tak ada, sama main cakap bunyi keprek. Ingat kan ni, punya benda ni. Bawa basah, tadi basah, kita bercuci, jadi tengah kering lah ni. Okey, berdosa tak? Kalau kita menggunakan surah Yusuf untuk, is it because of tengok niat juga? Yeah, it's actually tengok niat apa yang you nak buat sebetulnya. Dan dalam Al-Quran ni, semua dalam Al-Quran adalah sebagai apa yang kita hajatkan. Semua ada dalam. Dan dalam satu ayat Quran dia katakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Maknanya kami turunkan, iaitu Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran sebagai suatu syifa dan juga kerahmatan bagi orang-orang yang mukmin. So di sini dalam Al-Quran tu apa sahaja ayat, banyak sekali ayat-ayat pun yang boleh kita pakai untuk syifa. Syifa tu maknanya penyembuhan. So penyembuhan tu di antaranya contohnya ayat-ayat ruqyah ataupun apa-apa sahaja yang mungkin kita boleh bacakan. Contohnya kalau untuk orang yang mungkin yang hatinya agak keras ataupun yang hatinya macam kita panggil hati batu pun ada juga macam surah-surah. Contoh macam tadi kita baca surah Al-Insyirah, boleh. Ataupun kita baca surah Al-Hasyr bagi siapa yang saja yang mungkin agak bebal sedikit. Itu pun kita boleh baca. Kemudian warahmatul lil mu'minin, dan kerahmatan bagi orang-orang mukmin. So kerahmatan di sini mencakup perkara-perkara yang luas. So di antaranya seperti apa yang kita hajatkan,
apa semua boleh kita pakai daripada Al-Quran insya-Allah. Betul. Ni selain ni air sirsak ni selain macam mana? Minum sajalah. Minum saja. Minum saja. So yang daun dia jangan makan macam tu hari Makan macam tak boleh tak boleh makan. Ni untuk minum saja. Ini masalahnya sekarang Ustaz ni. Okey. Saya ni tak boleh duduk diam. Kenapa? Kalau saya biarkan Ustaz berbual dalam 2 minit boleh seorang. Berbual lah apa kegunaannya, vitamin-vitaminnya, selain daripada minum tu ada tak kelebihan-kelebihan dari kesihatan, apa yang dapat daun sirsak ni bantu, boleh? Okey. Boleh? Okey, boleh. Kenapa saya minta diri dulu? Kenapa? Saya nak pergi toilet. Begitu on lagi kita cut dululah. Tak nak on lah, tak nak cut lah sekejap saya lari. Cut dululah. Saya takut. Cut dululah. Okey, untuk kali ini kita buat pertama kali kita cut sebab apa tau? Tak pernah kita cut. Saya pun dah terpaksa nampak. Okey, kita cut, kita jumpa lagi. Tak boleh lah. Subhanallah, dah kenapa aku hari ini? Ya, kita kembali sekali lagi, minta maaf lah ya semua. Itu dia. Sebab ini kata orang tu macam panggilan alam. Panggilan alam lain. Ini first history dalam puaka series. Kita nak kena stop. Sepatutnya tak pernah stop pun. Betul. Baik puaka ekstra maupun puaka special. Betul. Minta maaf. Okay, ini kira ni special punya lah. Special. Terpaksa Ustaz banyak minum air. Okey. Tadi Ustaz cakap kena boil air ni sampai dia kemerah-merahan. Kemerah-merahan. Tapi tak merah pun. Dia kemerah-merahan, kekuning-kuningan, kecokolat-cokolatan. Dia tak ada, pasal dia gini, dia tak merah habis lah. Maksudnya air dia bertukar warna macam air teh. Bukan air teh bukan pekat. Kemudian dia tau. punya daun-daun dia macam tadi, dia ada macam agak ada bertukar warna. Lagi sebenarnya. Bagus. Susah lah, panas lah Ustaz. Tak apalah. Okay. Dia macam layu macam gini je lah. Kan? Layu tapi dia ada pertukaran warna-warna. Yang ini. Boleh ni, tengok. Kalau boleh tunjukkan. Yang ini. Wow, dia boleh panas tukar warna. Kemudian yang ini. Kalau selalunya, ni. Nampak? Saya pegang. Wow. Kebal. Jangan. Macam-macam. Kebal lah. Okey. Itu je. So, kita boleh matikan. Yes, bos. So, then kita relax dulu lah. Relax dulu? Yes. Betul panas ni nak tuang kat Pecahan dia. cawan ini kan. Cawan gelas. So, kita relax dulu lah. Kasih sekejap. Cawan gelas. Cawan gelas. Cawan tu gelas lah. Kaca. Cawan daripada kaca. Selepas ini kita tuang mungkin ke botol ke apa. Maksudnya bila dah sejuk sikit lah. Kita simpan kat botol. Lepas tu kita taruh kat dalam fridge. Ni nak taruh madu ke, nak taruh apa-apa ke. Biarkan macam gini je. Minum macam gitu je. Yep. Rasa dia macam mana? Nanti bila you ini, nanti you rasalah. Ya. So yang ini dia bagus. Dia banyak manfaat dia actually. Okay. Dia ada manfaat lah. Contohnya ada vitamin A, vitamin C, vitamin B, B9. Kemudian dia ada minerals juga kat dalam. So it's good for siapa sahaja yang mungkin ada, even kalau tak ada gangguan, kalau untuk mencegah daripada kanser pun bagus. Dan ada juga untuk kita panggil kalau Indonesia ni rheumatic tu. Rheumatic. Kalau English apa? Rheumatis. Rhinoceros lain dinosaur tu. Rheumatism. Kalau Indonesia kita punya rheumatic, kalau ada sakit rheumatic ke, sakit sendi-sendi, joints, maknanya joints dia ada sakit joints. Betul. Ataupun ada sakit kat muscle pain, apa ni semua. So, you boleh minum air ni. Anti-inflamasi. Oh ya, masya-Allah. Bagus. Betul. Sampai tembak Inflammation. Yes. Dan tak salah saya boleh turunkan kadar gula dalam badan. Oh yes, betul. Betul. Okay, diabetes lah. Kalau kurangkan untuk diabetes punya ini, yes kan? Betul. Dan kata orang tu boleh turunkan tekanan darah. Baik. Betul tak? Betul. Sirsak ni ni gelas gitu. Kata satu ni, bila saya pegang gelas ni, salah satu benefit ataupun kelebihan minum air sirsak ni, mungkin dia dapat melawan bakteria. Bakteria.
Betul? Betul. Apa Tahu lagi? pula dia ni. Google kat depan mata ni. Ha. Padahal lah tengok. Apa sah dia boleh jawab pula macam betul gitu. Awak kan saya, tapi Ustaz ingat saya ni bongok ni. Ah. Tapi betul pula. Ya, betul-betul. Selama ni awak ingat Ustaz ingat saya bongok daripada episod pertama sampai ke tahun baru ni. Kira daripada all the way kira Google kat bawah gitu je. Google lah Ustaz. Orang pun nampak kat sini kamera nampak. Saya ni pembohong. Itu macam pembohong. Bukan, baguslah. Jadi bukan apa. Kelebihan Google ni sebenarnya untuk kita cari benda-benda yang kita tak faham. Ilmu-ilmu ataupun informasi-informasi yang berguna. Betul. Bukan saja korang ni pergi Google cari benda-benda yang kurang baik. Ya. Nak belajar itu ilmu hitam, nak beli minyak dagu, nak Betul. beli itu, nak beli ni. Pandai dia berbual Tak, memang betul. Memang betul. Tahun baru Ustaz. So, ada benda-benda yang bermanfaat seperti inilah yang kita pakai Google, all these things lah. Kan? Boleh, silakan. Silakan. Cuma jangan, nasihat saya jangan percaya sangat dengan Syekh Google. Ya, Syekh kadang Google. Yes. ramai orang yang ubah benda-benda jadi kita pun terpercaya. Yes. Kalau boleh, kalau dah tahu apa yang kita baca tu, kita jumpa siapa-siapa yang mahir dalam bidang ni, kita tanya, double confirm. Betul. So, that time saya pernah dapatkan ada satu artikel ni lah kat Google. So, dia cakap ada hadis ini, hadis itu. Tapi bila dicek hadis dia, tak ada. Salah. Dia bukan Tak ada salah, pun. tak ada pun. Dia create. Dia create macam direka. gitu. Yes, direka. So, make sure benda-benda macam ini you kembalikan ataupun you tanya kepada yang mungkin yang pakar ataupun yang kalau untuk Singapura boleh tanya dengan asatizah yang ada ARS, Asatizah Recognition Scheme. Maknanya mereka diiktiraf oleh MUIS lah, insyaAllah. Dan satu lagi jangan kalau apa-apa korang dah gini, ni lah Ustaz suruh minum air ni kan saya sekarang dah jadi macam gini. Kalau boleh jangan salahkan program puaka. Jangan jadi puaka sangat. Okey. Ini apa pengetahuan Ustaz, apa yang dah dibelajar ni semua. Jadi Ustaz bagi tahu. Jadi korang pula kalau nak ingin cuba berhati-hati, minum sikit-sikit. Tengok tak sebab badan kita semuanya tak sama. Betul. Kalau ada macam allergic ke apa, kalau boleh hentikan. Yes, true. Tapi mudah-mudahan okeylah. Ni berapa sukatan dia Ustaz kalau nak minum setiap hari? Tengoklah berapa kali awak nak minum itu tak kisah. No Ni problem. Nak tuang panas tak Ustaz? Takut pecah gelas. Pecah kaca, pecah gelas. Nak macam mana? Nak tunggu sampai besok. Boleh tuang juga kan apa-apa boleh tuang kan gelas kan? Tak ada masalah kan? Kalau Boleh cawan tuang. tak pecah. Ustaz, as usual Ustaz tuang. Oh, jadi kat sini jadi kalau pecah kat sini dia pandai nampak. It's just that don't let the metal touch. Don't let the metal touch the glass. Sorry Ustaz, Ustaz mahir, saya kurang. Tak adalah, sama-sama juga. Bismillahirrahmanirrahim. Don't let the metal touch the glass. Okey. Nampak? Nanti ada taruh wah Ustaz hero Suzari Pora. Itu bukan eksplisit apa yang saya cakap tadi? Apa tu? Pora. Saya tak tahu. Pora. First Boleh time saya kan? dengar. Boleh je lah kan. First time saya dengar. Itu poda. Apa dah macam gitu dah. Oh mak. Ustaz. Ini adalah air sesat Yes. yang telah direbus selama 10 minit. Dia macam air teh. Bau dia pun sedap. Kan? Yep. So sama macam ini. Mm-hmm. So yang paling penting apa tadi? Setiap kali kalau dah siapkan barang, Kita kena rukiahkannya rukiahkan. seperti biasa. So, seperti biasa, kita boleh ambil yang ayat-ayat asas boleh. Kalau nak tambahkan dengan 3 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah pun boleh. Tapi kalau ini sirah tafriq kan. So, apa saya boleh syorkan, baca Fatihah, ayat kursi, 3 kul dan ditambahkan lagi dengan surah Al-Baqarah ayat 102. Dimulakan dengan kata wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Itu je. Tak, one whole page. Belum hafal. Pelan-pelan. Tak ada, ini nak cakap. Habis bagi mereka yang tak tahu baca surah Baqarah tu, yang 5 tu dah cukup. 5. Yang 5 tu dah cukup. Al-Fatihah, ayat kursi, 3 kul. 3 kul, yes. Tapi kalau best of course lah. Sebab dalam ayat 100 Baqarah, yang 102 surah Al-Baqarah ni, dia memang menceritakan tentang cara sihir untuk orang-orang dulu apa semua yang ada di Babylon. So mereka mengajarkan sihir antara satu dengan yang lain. So di antaranya adalah ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih dalam ayat tu.
maknanya cara untuk memisahkan antara al-mar'i wa zawji, maknanya antara suami dan juga isteri, dengan seseorang dengan pasangannya. So best to baca ayat tu, kemudian setiap kali dibaca ayat kemudian ditiupkan ayat tersebut. Dan satu lagi, saya nak kasih awak semangat lah. Semangat muka apa tau, nanti diorang cakap apa tau, lemah semangat, bukan lemah semangat, putus semangat ni, apa, macam tak confident. Nanti cakap, alah aku tak boleh baca surah Baqarah, mungkin kalau baca tu je tak mujarab ke? Tak. Mujarab walaupun tak baca Al-Baqarah. Betul. Tapi kalau dibacakan lebih baik. Tak bonus lah konon tu. Yes. Tapi yang penting yakin, doa pada Tuhan, semoga apa yang anda alami ni semua, insya-Allah akan kembali kepada Ilahi. Mak, itu yang mana meninggal lah. Kepada sedikala kesihatannya. Oh, kesihatannya kepada Ilahi yang meninggal. Astaghfirullahalazim. Allah Akbar. Aduh. Dah okeykan. Okey. Ni, satu hari minum pagi, petang, malam berapa kali macam mana? Bagi saya setiap pagi sudah cukup. Setiap pagi? Setiap pagi. Lepas sarapan, perut kosong? Selepas sarapan. Selepas sarapan. Kalau you makan ni, kira you makan kan biasanya ada orang yang makan kurma. Ya. Yeah. Kurma 7 biji ajwa. Ya. Yeah. Orang biasa gitu tau. Kalau nak sihat, makan 7 biji kurma setiap pagi. Ya. Yeah. Dan kurma tersebut kurma ajwa. Ya. Yeah. Nah, so you makan kurma dulu, baru makan ni. Okey. Macam bilas gitu ya. So maknanya pasal yang kurma tu sebaiknya adalah ketika perut dia kosong. Sebelum masuk apa-apa, masukkan kurma dulu, baru setelah itu baru dia boleh minum ni. Lelaki perempuan boleh minum. Tak kisah. Umur daripada pukul berapa pula umur daripada minum? Tak kisah. Takkan budak kecil pun boleh minum? Tak adalah, kalau macam untuk baby tak adalah. Maksudnya macam lah. Yelah macam Prem B5, Kira bila dah besar lah, bila dah besar. Dah balik, bila dah masuk balik ke apa, silakan, tak ada masalah pun. Kira umur anak 12 tahun, 13 tahun pun dah boleh minum, dah tak ada masalah. Dia boleh mencegah kanser. So dia bukan untuk menghilangkan kanser. Membantu untuk mencegahkan. So maknanya pencegahan adalah daripada awal. So insya-Allah ada khasiatnya lah. Yep. Dan selamat mencuba ya. Inilah dia air daun sirsak ataupun daun lemon batter pula. Apa ya lemon batter? Daripada mana lemon batter ni sampai? Astagfirullahalazim, lemon batter. Air daun durian Belanda. Durian Belanda. Okey. Boleh cuba. Kalau boleh, amalkan setiap pagi selepas makan kurma. Makan kurma. Jangan lupa baca-baca, rukiahkan ayat ni semua, air ni. Dan insya-Allah apa yang anda lalui diringankan, dilepaskan semua gangguan dan mungkin dapat mengeratkan lagi silaturahim awak semua dengan family, dengan suami ataupun isteri. Ya. Yeah. Nak try? Panas, cubalah minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Panas, jangan seni tu. Okeylah, itu saja untuk topik kita hari ini. Okey, jangan lupa itu dialog dia. Jangan lupa ya, setiap hari Khamis. Sedap ah. Ya Ustaz, saya tengah nak berbual ni Ustaz. Okey. Jangan lupa. Tak tutup-tutup cerita ni. Okey. Jangan lupa setiap hari Khamis puaka pukul 9 malam. Okey, ramai tamu-tamu undang kita akan kongsi pengalaman dan puaka special setiap hari Ahad pukul 9 malam juga. Yes. Okey. Jadi kalau mungkin ada sebarang pertanyaan ataupun apa sahaja, boleh langsung email ke mana? Ke www. Oh tak ada www ke puaka SG. puakasg@gmail.com. Yes. Dan boleh lungsuri juga di IG which is puaka SG. Yeah. Correct. Yeah. Betul. And terima kasih kepada sponsor kita, Sunny Faisal, My Property Menu sepanjang bulan Disember ni. Dan untuk korang semua, kalau tahun baru ni, kalau boleh jagalah diri baik-baik. Jangan buat hal. Yang masih mengamalkan tu pun. Mengamalkan apa? Kalau ada ngamal-ngamalkan ataupun ada yang kirim ke, yang menyihir-menyihir ni semua stop lah. Stop. Dah kita dah masuk 2021 dan kita Singapura ni masyarakat yang
yang berbilang kaum dan juga kita hidup pun harmoni lah. Jadi kalau boleh benda-benda ini jangan kita masukkan dalam, jangan rosakkan ke masyarakat kita lah, insyaAllah. So Ustaz ada kata-kata Ustaz tak? Daripada awal kita start bulan Ogos ni, sampailah sekarang nak akhir Disember ni 2020, sampai Ustaz pun dah tak ada lagi kat puaka, dia keluar poket ekstra aje. Yes, ada orang tu tak nak saya lagi puaka kan. So macam okey lah, tak apa. Nak masuk tahun baru, bid'ah, fitnah ni semua jangan. So kata-kata saya, inilah segmen terakhir saya bersama puaka ini. Berani? Oh, okey, tak, jangan. Berani cuba. Berani cuba. Bola-bola api. Tak adalah. Okay. Alhamdulillah. Terima kasih untuk tim puaka yang memang daripada awal hingga akhir mereka bertungkus lumus. Daripada cameraman, kemudian daripada editing, kemudian daripada visual, Kid, Haikal, Syafiq, kemudian Dayat, Izzati dan juga The Boss. Apa pula Boss? Tak ada Boss ini, semua sama, semua Boss. So thank you very much lah. Alhamdulillah ramai yang dapatkan manfaat dan ramai yang PM saya katakan mereka suka dengan rancangan puaka ni sebab mereka dapatkan manfaat dan mereka terapkan sendiri terhadap diri mereka dan juga ahli keluarga. So thank you very much bagi siapa sahaja yang ikuti rancangan ini dan juga yang sudah subscribe. Bagi yang belum subscribe, please subscribe di YouTube channel kita dan juga jangan lupa untuk like dan share dan juga jangan lupa untuk tekan butang loceng yang nanti akan awak dapatkan notification terbaru ketika kita uploadkan video, insya-Allah. Ada lagi kata-kata yang mungkin nak disampaikan? Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Ustaz dah cakapkan on behalf of saya. Ya. And minta maaf banyak kalau apa yang orang email tu semua DM kita belum balas lagi sebab memang banyak sangat untuk kita balas. Ada pula yang mengatakan pasal, sekali lagi saya cakap sini, kalau pasal mimpi-mimpi kita memang tak tahu. Kalau pasal agama-agama yang mendalam, Ustaz pun tidak akan menjawabnya sebab takut nanti disalah ngerti kan. Dan sentiasa ialah sokong kawan pula. Come on, nak cakap come on semua. Bagi tahu semua kawan-kawan untuk subscribe Susu TVC channel. Kaki tu jangan main botol di bawah. Baik tuan. Dan satu lagi. Tak habis Tak habis. Silakan. Hari Khamis, tadi saya cakap poket ekstra. Poket ekstra ya. Hari Khamis kita ada di bulan Januari ni ada special sangat sepanjang bulan Januari. Kita ada tampilkan artis-artis ataupun individu veteran yang telah menaikkan nama ataupun mengharumkan nama Singapura dari segi dunia seni dan sebagainya. Masya-Allah. Nak tahu siapa? Jangan lupa hari Khamis, puaka 9 malam. Jadi buat closing Ustaz. Yalah, kita sampai jumpa lah insya-Allah. Ting tong. Bye-bye. Ting tong belum lagi? Oh, ting tong. Loceng. Dah tadi tekan loceng untuk mendapatkan video-video. Sudah? Dah. Betul. Ya tanya. Dah. Dah. Kalau dah sudahlah. Okey. Betul lah? Iya. Sudah. Okey, jumpa lagi semua. Okay. Bye. Selamat tahun baru. Puaka Ekstra tadi dibawakan khas oleh Sunny Faisal dari Propnex. Anda ingin jual beli hartanah, mencari rumah idaman anda atau sedang mencari commercial space untuk bisnes dan sebagainya? Jangan risau guys, saya boleh bantu anda. Kontak saya sekarang. See you next week ya guys.